Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya pada hari ini, pada malam ini, dan yang paling penting pada saat ini kita diberi kekuatan untuk merancang dan Allah permudahkan. Bukan senang sebenarnya. Rancang kemudian jadi. Rancang tak jadi pun ada. Plan dah awal-awal. Dan kepala ni nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni, tak jadi. Yang sekarang ni apa yang berlaku, kita rancang nak datang masjid sebagai rutin amalan kita, harap-harap ianya kekal istiqamah. Sebab apa? Saya nak berkongsi ayat surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah ayat 11. Allah bagi formula kepada kita macam mana nak rapat dengan dia. Nak rapat dengan dia ni ada formula. Allah sebut dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, kat ujung tu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dua benda. Kalau kita fokus betul-betul, darjat kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, insya-Allah selamat dunia akhirat. Walaupun manusia mungkin tak kenal kita, ataupun kat dunia ni kita rasa kita macam dizalimi, tak adil orang buat kat kita, tapi selama mana kita dekat dengan Allah, darjat kita rapat dengan Allah, kita selamat. Apa dia formula dia? Yang pertama ialah iman. Dan yang kedua ialah ilmu. Yarfa'illah, Allah angkat darjat. Siapa dia? Amanu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dua benda. Kita dapat iman, kita dapat ilmu. Dua ni mahal, cukup mahal. Dan dua ni juga merupakan tanda hidayat Allah bagi kat kita. Dia bagi kita iman. Daripada awal lagi kita lahir, kita dapat status sebagai anak-anak orang Islam. Mak ayah besarkan kita dan kita kekal dalam Islam. Sebagai anak nikmat, iman. Kemudian kita dapat ilmu. Kan? Dengan ilmu ni kita dapat tahu itu, tahu ini. Larangan dan juga suruhan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kita lagi, dia bagi kita kekuatan untuk beramal. Selain pada iman tadi, tahap pertama lah. Kan? Ada orang dia baca Quran, dia tak faham pun. Untuk imam kita tadi baca surah apa dia ayat pertama, apa dia rakaat pertama, siapa tahu? Kadang-kadang kita pun tak fokus pun. Tak silap saya surah Munafikun ni. Surah Al-Munafikun, selepas surah Jumaat tu surah Munafikun. Kan dalam ayat tu ada wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Apa makna dia? Tak tahu. Ramai orang kita lah, termasuk saya dulu lah, tak tahu. Sebab tu kat mana-mana pun saya pergi untuk tazkirah, saya pesan Quran ni mengaji dan mengkaji. Baru dia lengkap. Mengaji okey, dah dapat banyak pahala. Baca dapat banyak pahala. Tapi tuntutan yang lebih besar, lebih lengkap, lepas mengaji itu kita mengkaji, kita faham apa mesej Allah. Itulah tajuk pada malam ini. Sebahagiannya saya dah kompos sikit sebanyak ada 10 amalan penghapus dosa kita. Kita ni buat banyak dosa, sedar ke tak sedar, siang ke malam, kan, besar ke kecil, kadang-kadang tergelincir buat dosa. Nama manusia kan tak lepas daripada buat dosa. Tapi insya-Allah dengan kita sedar kita buat dosa, terbuat dosa, kita cepat-cepat apa dia? Istighfar. Cepat-cepat istighfar. Jadi 10 amalan yang saya nak kongsi pada malam ni dalam masa lebih kurang setengah jam ni.
Harap-haraplah saya yang bercakap, saya yang berkongsi ni, saya yang duduk cari, duduk kelebek situ, cari sini, susun sini, saya dulu dapat amal lah sebelum tuan-tuan dan juga puan-puan. Kan? Sebab kita nak berubah ni, kita kena fikir kita dulu. Kalau pakar motivasi dia kongsi 5S, nak berubah ni kena ada 5S. S yang pertama, sendiri. Kita sendiri nak berubah. Kan? Saya nak jadi baik, saya nak berubah. Jangan harap bini kita, anak kita, jiran kita, adik-adik kita. Boleh nak harap pada orang, tapi yang utama dan pertama kita sendiri. S yang kedua ialah kita kena buat amal tu sikit-sikit. Sikit. Tapi biarlah sikit itu. S yang ketiga, sentiasa buat, selalu sentiasa istiqamah. S yang keempat, sungguh-sungguh buat, sungguh-sungguh. Walaupun kecil benda tu, kan, kecil je benda tu. Masuk masjid, surau kaki kanan, kecil je. Ada beza tak kaki kiri? Mata kasar kita tak ada beza pun, betul tak? Tapi kalau kita ajar, didik, masuk masjid, masuk rumah kaki kanan, keluar masjid, keluar surau ni kaki kiri, lama-lama dia akan lekat. Masuk jamban, masuk kakus, orang Indo kata kakus. Masuk toilet, orang Jerman kata toilet kan. Kan kaki apa? Kaki kiri. Keluar kaki kanan, mata kasar kita tengok benda tu sempoi ya. Tak ada nilai pun, tapi di sisi Allah dia cukup bernilai. Sebab kita ikut Nabi. Sebab itulah tanda hidayah ni selain pada iman, ilmu, amal. Dan nak amal tu stage pertama kena paksa sampai biasa. Bila dah biasa, barulah boleh kita rasa. Tak kat belakang tu anak murid saya tu 25 tahun lepas dia jadi anak murid saya ni, sekarang ni sama besar dengan saya tu, Ustaz Hawari tu, baju hitam. Dia musafir, datang cari tok guru dia, cikgu dia. Saya pun malu segan dengan dia. Tapi konsep yang sama saya guna masa dia jadi budak sekolah. Paksa hambat dia pergi masjid. Surau kita sekali lah, yang kita tak pergi. Hambat kejar anak kita pergi, kita relax je kat rumah. Kan, kita sekali pergi paksa, lama-lama dah jadi biasa. Bila dah biasa, barulah kita boleh rasa seronoknya amalan yang Nabi suruh ni. Seronok. Memang peringkat pertama kita rasa payah, ataupun kita rasa tak ada nilai. Nabi sebut, mudah je Nabi sebut. Kalimatan, 2 kalimah ringan kat lidah, berat dekat timbangan, Allah suka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu tak ringan? Cuba kita buat. Jom kita baca bersama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sekali lagi. Cukup 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah tak? Ringan. Memang Nabi sebut. Nabi kata kalimatan, 2 kalimah ringan kat lidah, khafifatan fil lisan wa thaqilatan fil mizan. Nabi cakap awal siap-siap. Dekat akhirat benda yang kita sebut ni tertimbang berat tuan-tuan. Dan bila berat, ambil satu ayat lagi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau berat timbangan, bermakna syurga kita dapat. Allah sambung ayat tu, wa amma man khaffat mawazinuhu. Tapi kalau ringan, apa ayat dia? Fa ummuhu hawiyah. Neraka kalau ringan. Jadi cara nak beratkan timbangan kita, Nabi ajar mudah-mudah je. Semua orang boleh buat. Tak kira dia tu ustaz ke, tu imam ke, orang biasa ke, buruh ke, cikgu ke, kerani ke, tak kerja ke, pencen ke, sakit ke, sihat, boleh buat. Contoh tadi lah,
Duduk senyap, duduk relax, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sebab apa dia? Amalan tadi. Jadi tanda Allah nak bagi hidayah kepada kita, Allah sayang kepada kita, yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua dia bagi ilmu. Yang ketiga dia bagi kita apa dia? Amal. Kita datang masjid ni bukan senang, banyak gangguan kan, tapi kita paksa juga, paksa dah jadi biasa, dah rasa seronok. Kalau tertinggal jemaah ni rasa tak sedap, tu cantik tu, alhamdulillah. Tapi yang paling penting iman, ilmu, amal, paling tinggi ialah istiqamah. Paling tinggi itu hidayat paling tinggi. Allah bagi kita amalan istiqamah, sentiasa kita buat sampai kita tutup mata. Kita harap sangat-sangatlah puan-puan masjid kita ni, kita duk ulang alik 5 kali sehari, Allah bagi lekat sebagai amal istiqamah. Sebab tu nak berubah, saya sebut sekali lagi, ada 5 S. S yang pertama ialah sendiri, S yang kedua sikit-sikit, S yang ketiga apa dia? Sentiasa buat, S yang keempat sungguh-sungguh, dan S yang kelima ialah segera. Jangan duk tunggu malam 31 bulan 12 20 23 sebab nak sambut 1 bulan 1 2024 baru nak start. Jangan tunggu, lambat lagi, 2 minggu lagi kan. Buat terus. Kalau malam ni kan. Kalau esok terus. Contoh hari ni hari Jumaat, kita tahu hari Jumaat ni dia ada benda yang istimewa. Siapa yang mandi, betul-betul mandi, Nabi cakap, kemudian dia pergi awal ke masjid, awal, betul-betul awal. Kalau awal sekali satu suku 12.30 dia dah ada dah, kan. Dan dia berjalan kaki tanpa naik kenderaan, kan. Kita ni mungkin naik kenderaan separuh. Kalau boleh rapat serapat yang boleh ni, duduk depan ni kalau boleh ni, kereta ke motor, ambil jauh sikit tak apa, supaya ada apa, langkah kaki tu. Kemudian dia masuk masjid, cari tempat yang paling dekat dengan imam sini. Apa fadilat dia? Setiap langkah yang dia jalan tadi seolah-olah macam pahala puasa sunat dan juga qiyamul lail setahun. Besar. Ibu-ibu kat belakang tu pesan kat suami, kat anak-anak lelaki, pergi awal, mandi dulu, pergi awal dulu kan, hari Jumaat, supaya kita pun dapat pahala menyuruh dia buat baik. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk, mengarah, menyuruh orang buat baik, seolah-olah pahala dia sama dengan orang yang buat baik tadi. Kita pun dapat juga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan juga hadirat sekalian, dalam masa yang singkat ini insya-Allah kita kongsi tentang 10 amalan. Saya dah sebut 2-3 tadi secara tak langsung. Apakah amalan-amalan yang Nabi sajar kita, Nabi sebut kita, Nabi suruh kita buat sebelum kita mati, supaya amalan-amalan ini dia boleh hapuskan dosa-dosa kita. Kadang-kadang dosa ni dosa kecil kita tak perasan, sebab dah biasa buat, tak perasan. Jadi dengan ada amalan-amalan ini, insya-Allah kita jumpa dengan Allah bersih. Kita jumpa dengan Allah dengan timbangan yang berat. Fa amma man saqulat mawazinuhu tadi. Sebab dengan amalan Allah akan balas dengan redha dia, Allah akan bagi kita syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Kita redha kepada Allah dan Allah juga redha kepada kita. Amalan yang pertama ialah majlis ilmu. Duduklah majlis ilmu. Ni kita ni, alhamdulillah, syukur banyak-banyak tuan-tuan puan-puan. Syukur. Kalau boleh nangis-nangis lah, kan. Betapa ramai di luar sana orang tak dapat nikmat duduk dalam majlis ilmu. Walaupun kita kadang-kadang ni dah rutin aku lah ni, rutin aku ya, biar kita rasa aku duduk ni sebab
ada ayat Quran, ada hadis Nabi suruh aku duduk dalam majlis ilmu, dapat ilmu, kemudian aku dapat amal. Sebab apa dia? Dengan ilmu tadi kita akan diangkat derajat kita. Jadi duduk dalam majlis ilmu, habis majlis ilmu kita pun bacalah apa ni, doa kafarah kan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang panjang. Majlis kita ada yang majlis pendek, yang kita baca subuh, baca maghrib, subuh dengan asar kan, taklim sekejap ni, 3 minit, 2 minit, satu hadis, 2 hadis, tu pun majlis ilmu. Kan, jadi kita duduk sekejap tu, mungkin kita tak boleh duduk lama, ada kerja lain, duduk sekokak lalu pun tak apa. Pernah berlaku zaman sahabat pun, zaman Rasulullah SAW, yang duduk jadi tak niat pun, tapi Nabi kata dia pun dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah masa sikit, duduk sikit, walaupun kita lorat, kita nak cari, nak kejar benda lain kan, tapi ambil masa sekejap, 1 minit, 2 minit duduk sebagai saksi. Satu masa nanti ni surau ni akan jadi saksi. Afiq ni pernah jadi imam sini, pernah duduk dalam majlis ilmu sini, pernah ni buat kebaikan, alhamdulillah. Sebab kita tak boleh cakap dah kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nombor 2 ialah wuduk yang sempurna. Kita kena belajar wuduk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah ambil, pernah dah ambil wuduk dengan air banyak ni? Nabi jaga bab air ni. Walaupun kita ni mewah air kat Malaysia ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam bahasa agama dia panggil israf. Israf ni berlebih-lebihan. Tengok kita ambil air, ambil semayang, muka kan, muka basuh. Time kita duduk basuh muka tu, kepala paip tak tutup, kan. Masa duduk basuh muka sekali yang pertama tu, kepala paip kadang-kadang kita tak tutup pun, buat air keluar. Jadi wuduk yang sempurna dengan kita mengambil kira air tadi, dan juga sunat-sunatnya kita buat, makruh kita cuba tinggalkan, dan wajib of course lah kita kena buat secara sempurna. Buat 3 kali, ambil kan setiap masa kan. Sunat ambil masuk air dalam mulut, kemudian dalam hidung, ambil kaki tangan kiri, hembuskan balik. Itu sunat dia kan. 3 kali, sekali ambil itu untuk 3 kali. Walaupun wajib ataupun rukun wuduk ada 6 saja, 4 saja anggota, tapi ada lain-lain anggota yang disunatkan, yang kita boleh ambil. Jaga betul-betul supaya kita dapat manfaat daripada wuduk. Dikatakan kita ambil wuduk ni, air yang menitik tu ibarat dosa-dosa kita yang akan jatuh berguguran. Jadi biar kita rasa, kita ambil semayang, Allah Akbar, dosa tangan, dosa muka, dosa telinga, dosa mata kita, dosa kaki kita banyak. Di air yang jatuh tu ibarat dosa-dosa kita yang kita buat. Wuduk yang sempurna, belajarlah. Ustaz kita, Ustaz Alim pun ada kelas kan, imam solat dan juga wuduk. Saya rasa dia masukkan sekali. Ustaz lain, Ustaz Nik pun ada wuduk yang sempurna. Nombor 3, lepas wuduk yang sempurna ni, kita berjalan kaki ke masjid. Secara sunnahnya jangan ambil wuduk dekat surau, dekat masjid. Yang eloknya ambil wuduk di rumah kita. Di rumah, kalau terkentut lain kira lah. Kalau tak terkentut, boleh jaga, ambil di rumah kita. Itu paling cantik. Jadi kita berjalan kaki dengan keadaan berwuduk itu, angkat darjat 1, dapat pahala 1, dosa terampun 1. Sebab tu ada orang cerdik, dia datang awal, dia pergi pusing tawaf dulu. Tawaf jauh, sebab nak dapat pahala ni. Setiap langkah tu. Kalau kita dekat masjid hari Jumaat, kalau dekat kita Fathur Rahman kan, ataupun sekolah Semar Putera tu, kalau tak payah motor, tak payah kereta, jalan kaki lebih baik. Sebab setiap langkah kita tu dikira sebagai penghapus dosa-dosa kita.
Cantik. Perempuan pun boleh masuk mendatang, tak payah pergi Jumaat. Tak boleh pergi Jumaat bukan tak boleh, tapi budaya kita kat Malaysia ni tak ada bawa perempuan pergi solat Jumaat. Nak pergi boleh, tak ada masalah pun, cuma tempat tu lah agak terhad untuk lelaki. Tapi waktu-waktu lain, 5 waktu lain boleh datang awal sikit, boleh round sikit, tawaf jauh sikit. Kan. Nombor apa dah? Nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 ni dia mahal sikit. Tapi mahal-mahal dia pun, dia punya ganjaran atau fadilat dia boleh luluhkan, boleh lupuskan dosa-dosa kecil termasuk dosa-dosa besar, sehingga disebut dalam satu hadis, man hajja fala yarfut wala yafsuk raja'a kama waladathu ummuh. Haji dan juga umrah, kalau boleh buatlah. Siapa yang tak buat lagi kena ada niat nak pergi umrah sekurang-kurangnya, haji kecil. Siapa yang dah pergi umrah, target next umrah kita bila? Kan, sebab haji dan umrah yang mabrur, dia punya ganjaran sebagaimana bayi yang baru lahir, putih bersih, termasuk dosa-dosa besar. Tapi pakai duit lah, pakai duit sikit, banyak sikit lah. Yang tadi saya sebut tadi, tak pakai duit, habis sembahyang tak pakai duit, kan, duduk majlis ilmu tak pakai duit, kan, wuduk pergi ke masjid dengan wuduk sempurna pun tak pakai duit. Tapi haji dan umrah kena pakai duit. Siapa yang mampu boleh, kena ada niat. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 5 ialah amalan-amalan yang dibuat secara istiqamah, kan, dan juga berkualiti, yang disebut dalam hadis solat ke solat, Jumaat ke Jumaat, dan juga Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa. Jadi kalau kita buat Ramadan tahun ni, kan, ni nak masuk 2 bulan lagi Ramadan ni, kan, jadi kita jaga, tunggu dia, buat persiapan dan sebagainya. Ramadan yang lepas sampai Ramadan ni, insya-Allah dihapuskan dosa kita. Kita semayang maghrib tadi, kan, kita duduk sekarang ni tunggu nak semayang isyak, kita semayang isyak, antara maghrib dan isyak hapus dosa. Kita tidur je lagi malam ni, kan, tersedar pagi esok subuh, antara isyak dan juga subuh nanti yang kita buat kebaikan tu akan hapuskan dosa kita. Biar kita kasihlah. Jumaat, hari ni dah habis Jumaat, kita nak datang Jumaat satu lagi minggu depan, kita jaga amalan dia. Kita tunggu Jumaat depan bagaikan hari raya kita tunggu, kan, sebab nak sambut Jumaat. Sebab Jumaat ni hari raya mingguan. Jadi antara Jumaat dan Jumaat, puasa dan puasa, solat dan juga solat, juga disebut satu hadis, ia adalah penghapus dosa. Sebab amalan tu amalan istiqamah. Sebab tu istiqamah ni penting, tuan-tuan. Tanda hidayat yang paling maksimum tinggi adalah istiqamah. Kadang-kadang hari ni kita boleh datang ke masjid, esok kita tak jamin lagi. Minggu ni kita boleh puasa sunat Isnin Khamis, minggu depan tak tahu lagi. Hari ni kita boleh baca Quran 1 juz ataupun pokoknya setengah juz, esok tak tahu lagi. Hari ni kita boleh jaga zikir kita pagi dan petang, esok tak tahu lagi. Jadi istiqamah ni penting. Sebab itulah dalam surah Fussilat ayat 53 tak silap saya, Allah sebut innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, kan, bagi mereka yang mengatakan, yang mengiktiraf Allah itu adalah Tuhannya, Rabb dia, summa istaqamu, dan istiqamah atas amalan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebab nak jaga istiqamah ni kena sabar, kan, kadang letih nak puasa sunat ataupun nak jaga zikir, nak jaga semayang jemaah, letih, tapi sabar, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dekat nak mati, malaikat datang jumpa kita, bisik kat kita, jangan rusing, jangan sedih, syurga menantimu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi sabarlah dengan istiqamah amalan kita tadi, sabar sikit-sikit. Mungkin ada ujian, sikit sebanyak ada ujian, kita terlepas solat ataupun kita terlewat pergi, kan, sabar. Jangan kerana kita terlewat, kita terlepas, kita pun jadi malah aku nak pergi dah. Tak, teruskan istiqamah, baiki.
Kita nak semayang 12 rakaat kan, ustaz-ustaz kita ajarkan 12 rakaat rawatib sebelum dan selepas. Apa fadilat dia? Akan dibina mahligai dalam syurga. Kita pun buatlah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ui, letih bah, letih esok kosong terus. Tak apalah. Buat dulu. Kau rasa tak mampu nak buat 12 rakaat sekaligus, mulakan dengan subuh dulu 2 rakaat. Sebab subuh Nabi sebut dalam special hadis kan, khairum minad dunya wa ma fihi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buat dulu. Mungkin sampai 40 hari kita buat, naik sikit. Zuhur kita buat 4 rakaat 2 salam. Buat. Kemudian lepas 40 hari kita buat pula lepas zuhur. Sikit ambil yang konsep 5S tadi. InsyaAllah. Siapa yang dah biasa buat dah yang 12 rakaat ni, boleh tambah lagi. Dan satu hadis bagi tahu, siapa yang buat sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, haram api neraka tubuh batang tubuh ni. Tapi kalau orang tak biasa buat, payahlah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 2 macam sembahyang zuhur lah. 4 dah sebelum zuhur, dah lah zuhur tu 4 rakaat. 4 lagi lepas zuhur, 4 berapa? 12. Dekat-dekat dengan tarawih ni. Dekat-dekat dengan tarawih dah. Tapi orang tak biasa buat, jangan buat lagi. Buat pelan-pelan sikit-sikit. Tapi orang dah biasa buat, tambah kualiti dia. Sebab special hadis Nabi beritahu, siapa yang buat 4 rakaat 2 salam sebelum zuhur, siapa yang buat 4 rakaat 2 salam selepas zuhur, haram api neraka batang tubuh dia. Allah, tak nak ke? Semua orang nak. Saya nak, tuan-tuan puan-puan pun nak. Tapi nak usaha, nak amal tu payah. Dan bila nak amal, nak istiqamah tu pun satu cabaran. Semoga dengan cara tersebut, insya-Allah kita diberi kekuatan. Yang penting benda tadi, 2 usaha atas iman, usaha atas ilmu. Ada ilmu tanpa iman tak boleh buat. Ilmu banyak, ilmu tahu banyak, kitab tu baca kitab ni tadi, ustaz tu cakap gini, ustaz tu cakap ni, tapi dia tak buat. Sebab apa dia? Itu lagi tu, iman dia tak buat. Ada iman, tak ada ilmu pun satu hal juga. Dia akan buat benda yang mengarut. Orang semayang 2 rakaat, dia bantai 10 rakaat subuh, sebab nak tunjuk hebat kan. Zuhur 4 rakaat, bantai 6. Kan, maghrib pukul 7, sekarang ni 7:10 minit, dia kata awal lagi dah masuk. Macam-macam cerita. Jadi 2 ni kena ada, iaitu iman dan juga ilmu. InsyaAllah kita akan dipermudahkan. Nombor 6, nombor 5 tadi tentang puasa. Saya tertinggal satu hadis tentang puasa kan. Puasa ni Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, man shoma wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalil yang puasa tadi. Siapa yang puasa betul-betul puasa dengan penuh keimanan dan berhati-hati, dan siapa yang bangun malam bulan puasa nanti penuh keimanan dan hati-hati, dia panggil qama. Shoma siang hari, qama malam hari. Kita dua-dua koma. Koma macam masuk ICU. Tak tahu apa. Kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan segala jenis dosa dia yang sebelum ini. Okey. Nombor 6 ialah selawat. Selawat juga adalah amalan yang boleh hapus dosa kita. Selain daripada selawat dapat syafaat, selawat dapat doa, selawat dapat itu, dapat ini, selawat juga boleh hapuskan dosa kita. Siapa yang banyak selawat, insya-Allah dosa-dosa dia juga akan terampun. Kan dosa selawat ni Allah beritahu, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, satu kali kita selawat, Allah dan para malaikat selawat atas kita 10 kali. Kan? Dan gugur dosa 10 dosa dan diangkat darjat 10 kali. Sekali kita selawat, 10 dosa kita akan terampun, 10
kali darjat kita akan naik, dan Allah dan juga para malaikat menyebut ataupun berdoa untuk kita 10 kali ganda atas satu kali selawat tadi. Di selawat ni cubalah amal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun tak nak bagi sayyidina pun mana-mana boleh lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun nak ambil yang panjang, ambil yang semayang tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis innaka Hamidum Majid, ataupun Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dia banyak versi. Dalam hadis ni dia ada 8, 9, 10 versi yang kita boleh sebut, jenis kita boleh sebut. Belajarlah, kena belajar. Yang paling mudah tadilah peringkas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat. Selawat, insya-Allah dosa-dosa kita akan terampun. Nombor 7. Nombor 7 ni benda yang tak perlu duit pun boleh buat setiap masa dan ketika, iaitu istighfar dan taubat setiap masa ketika. Kadang-kadang kita duduk dalam masjid pun ada buat dosa, kita duduk kat pasar ada buat dosa, kita duduk dekat luar tu pun ada buat dosa. Dosa astagfirullahalazim, insya-Allah. Kan kadang-kadang iman kita tak apa kuat sangat kan. Mari tengok dalam TV benda mengarut sikit, tengok dalam Facebook, YouTube benda mengarut sikit, cepat-cepat astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Nabi, sahabat bilang, sahabat Tuhan Nabi dia bilang, dia dengar Nabi sekali dia sebut astagfirullah wa atubu ilaih, berapa kali Nabi sebut? Nabi sebut 100 kali. Sekali sebut astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Sahabat bilang 100 kali sekali sebut. Kita sekali ya kan, astagfirullah, astagfirullah. Boleh tapi kok mana-mana pun yang penting biar ada istighfar dan juga taubat. Apa beza istighfar dan juga taubat? Sama je lebih kurang. Istighfar ni kita minta maaf dengan dosa yang kita buat, astagfirullah. Taubat ni kita berazam tak nak buat dah, tak nak buat dah. Kan sama je lebih kurang. Astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbi firli wa tub alayya. Sama, dia ada berapa jenis kalimat lah kan, ataupun versi ayat. Rabbi firli wa tub alayya pun boleh. Contohnya macam kita bangun malam, terkejut bangun malam, selalu saya sebutkan doa Nabi ajar kita, terkejut malam, bukan tahajud. Terkejut, tahajud tak lagi ni, terkejut tengok jam pukul 2, sebut terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ujung tu doa sikit, Rabbi ghfirli. Nabi cakap apa dia? Doa dia tu mustajab. Doa. Tidur balik tak apa, tidur balik. Cuma nak seronok sikit, nak bagi lengkap, ingatlah ke mak ayah kita, tambah sikit, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampunlah dosa aku dan dosa mak ayah aku, supaya mak ayah kita pun sama ada yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia, dia pun dapat pahala ataupun dapat kesan yang baik daripada istighfar kita. Istighfar kita ni kalau Allah tengok baik, dia akan beri kesan kepada mak ayah kita, terutama yang dah meninggal. Dia tengah kena azab ataupun dalam syurga ataupun dapat nikmat, tapi dia diangkat, dapat lebih baik. Kalau kita naik kapal terbang, ibarat macam ekonomi pergi ke business class, business class pergi ke first class. Dia tanya Allah dan malaikat tak beritahu bistighfari waladik, kerana istighfar anak kau. Jadi kita ni jangan lokek sangat. Kita istighfar untuk kita, astagfirullah, astagfirullah wali walidayya, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli wali walidayya. Itu waktu tidur, kita terkejut, kita bangun, kita sebut dan kita doa sikit. Nabi cakap apa dia? Doa itu mustajab. Dan Nabi sambung hadis tu, kalau dia boleh bangun, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat,
solat dia pun adalah solat yang diterima. Kan, kalau mampulah. Kalau tak mampu, teruskan tidur, bangun kat lah, pukul 5.30. Okey, yang seterusnya nombor 8. Kan, amin kita sama dengan imam. Ini untuk orang yang solat berjemaah, maghrib, isyak dan juga subuh. Bila tu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi sebut apa dalam satu hadis, idza ammana al-imamu fa'amanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah. Malaikat dah sama dah dengan imam. Imam sebut amin, malaikat confirm sama dengan imam. Kita pun sekali dengan imam. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Jangan laju sangat, jangan lambat sangat. Yang berat lagi tak ingat terus. Orang lain duk imam kita, oh imam amin dah. Ada kalik sangat, tak sedar sangat. Jadi amin kita tu bersama ataupun serentak dengan imam. Bagus. Sebab imam dia akan serentak dengan malaikat. Sama, malaikat akan sama dengan imam. Kita pun sekali dapat serentak dengan imam, maka fadilatnya cukup besar, iaitu akan terampun dosa-dosa kita. Insya-Allah. Covid 8.26. Okey, ada 3 minit lagi. Terakhir yang nombor 9. Nombor 9 tadi ialah ayat yang dibaca oleh Afiq adalah imam-imam Afiq kita kan, wa anfiqu mimma razaqnakum, iaitu infak, sedekah. Sedekah kita ni hapus dosa. Nabi sebut dalam satu hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghancurkan ataupun melenyapkan kejahatan, kama yutfi'ul ma'u nara, sebagaimana air memadamkan api. Nabi bagi contoh supaya kita nampak api, kita ambil air, padam. Itulah gambaran sedekah kita. Jadi kalau setiap masa kita duduk sedekah, sini ke, bagi kat budak ke, dekat kedai ke, beli barang ke, atau bagi apa saja yang berbentuk sedekah, masak lebih bagi kat jiran kita ke, apa saja kan, benda tu dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Apa saja. Mungkin setiap waktu fardu kita main ke surau, RM2, RM3 dalam tabung, RM2, RM3, satu hari kita habis dah RM10, RM20 kan. Tapi setiap waktu kita duduk istiqamah. Jangan kejar sedekah subuh saja, kejarlah juga sedekah zuhur, sedekah asar, sedekah maghrib, sedekah isyak. Kan setiap masa ketika RM1 pun tak apa, RM1 dah RM5 dah. Kalau duit banyak sikit, bagi RM5, 5 kali 5 dah RM25 dah. Kan? Walaupun kita nampak duit kita habis, tapi di sisi Allah, duit itulah sebenarnya simpanan akhirat kita. Bila kita tutup mata, baru kita nampak kesan daripada apa yang kita simpan ataupun yang kita letak dalam tabung yang bukan milik kita. Sebenarnya itu milik kita. Yang kita duduk masuk dalam tabung, kita duduk bagi kat orang tu, itu milik kita. Palestin sekarang, tabung Palestin, bagi je. Kan? Dan nombor 10 yang terakhir sekali ialah himpunan doa dan juga zikir. Ini banyaklah 2, 3, 4. Kalau saya boleh kongsilah. Yang pertama ialah subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari. Jom baca sama. Subhanallah wa bihamdih. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdih. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdih. Pendek kan? Pendek. Tapi biar cukup 100 kali. Dalam satu hari itu cukup 100 kali. Nabi cakap apa dia? Akan terampun, diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Ghufira khatayahu walau kanat mislu zabadil bahar. Yang kedua, ni lepas mayang 33. Jangan tinggal. Lepas setiap kali lepas mayang, walaupun imam tak baca, sebab kita dengan imam ni masa semayang je. Lepas mayang dah tak terikat dengan ikut imam, jadi kita buat sendiri pun tak apa kan.
Jangan imam tak buat, kita pun tak buat. Kita buat. Jangan rugi ni. Sebab semayang fardu, dia ada wirid selepas semayang. Jangan tinggal ni. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni kita ikut imam. Imam baju kadang-kadang subhanallah subhanallah subhanallah. Kita baru 20. Kan imam dah pergi dah, alhamdulillah, kita pun ikut alhamdulillah. Rugi lah kita, rugi kita. Cukupkan 33, habiskan 33 untuk kita. Habis 33, habiskan 33, habiskan 33, penutup 100 la ilaha illallah tadi, kita akan dapat pahala tadi. Apa dia pahala? Akan terampun dosa-dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Yang seterusnya, yang antara doa dan zikir ni ada 2 lagi, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca satu hari tu cukup 100. Nak baca sekali hari pun boleh, nak baca sikit pun boleh. Dikatakan dalam hadis akan dihapuskan 100 dosa kita. Hadis sahih. Dan akhir sekali, benda yang sama sebelum tidur, baca sekali saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Sekali baca sebelum tidur. Juga fadilat dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Jadi itulah setakat mana yang saya mampu, saya berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan 10 amalan yang kalau kita buat ini insya-Allah membantu dalam menghapuskan dosa-dosa yang kita buat, sama ada sedar maupun tidak sedar, kecil maupun besar. Tak kiralah kita ni status apa dia, tua, muda, sihat, sakit dan sebagainya. Marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan juga hadirat sekalian, kejarlah masa sebelum kematian menjemput kita. Dengan cara itu insya-Allah kita akan berjumpa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih, dan kita bawa bekalan takwa banyak, berat, dan insya-Allah kita akan dapat redha Allah. Seterusnya kita akan dimasukkan dalam syurga. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.